Baru-baru ini kita agak terperanjat, tuan-tuan pun sudah mendengar seorang sesepolitik Perdana Menteri bercakap, yang mana kita semua tahu dia sesepolitik kepada Perdana Menteri, tetapi tidak wajar baginya untuk menyebut nama Perdana Menteri. Jika ia di dalam khalayak ramai, di dalam sebarang sidang media, percakapan media, temu ramah, hard talk, ataupun secara live, dalam bual bicara, dia tak boleh menyebut nama bos dia. Dia mesti menyebut nama kerajaan. Kerajaan kita begini, kerajaan kita begitu. Ini adalah satu dasar yang kerajaan cuba untuk membangunkan ekonomi rakyat. Kerajaan akan cuba atasinya. Maknanya dia mesti banyak menyebut kerajaan, bukan menyebut Perdana Menteri Datuk Seri ini atau menteri dia. Itu sewajarnya tak patut dilakukan. Jadi kita kena faham bahawa di dalam konteks tugas politik ni, dia tidak boleh menyentuh terlampau banyak sangat dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan. Sebaliknya mempertahankan dasar-dasar itu mungkin dia boleh. Jadi tuan-tuan dan perempuan kena faham, dalam keadaan sekarang kita nampak memang ada sebahagian politik kaya raya. Saya sendiri telah membangkitkan bagaimana seorang sesepolitik kepada Perdana Menteri membeli kereta secara tunai, 2 biji kereta untuk isteri dan anak dia. Ni kita pun nak kena tanya, kenapakah lembaga hasil dalam negeri tidak menyiasat? Apa pendapatan sesepolitik ini sampai boleh membeli kereta secara tunai? Ini bukan saya yang tulis, dari salesman yang menjual kereta itu, yang menyebut amat bangganya bahawa seterusnya, maknanya sebelum tu dah berlaku, sesepolitik ini membeli kereta tunai, yang mana harganya mungkin mencapai 200,000. Jadi mana datangnya 200,000? Saya rasa kalau ada lim gotong pun dia tak akan beli kereta secara tunai. Jadi ini kita kena mendesak kerajaan untuk menyiasat akan kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh jurujual itu dan keluar dalam media sosial dengan gambarnya, gambar isteri dan anak dia. Jadi kita akanlah asyik nak tangkap anggota polis yang pangkat rendah, nak tangkap office boy kat pejabat daerah. Saya rasa SPRM perlu untuk menjalankan siasatan menyeluruh terhadap sesepolitik ini. Ini seperti mana dikatakan oleh seorang pegawai SPRM, dia mengatakan bahawa yang dibangkitkan itu mungkin yang ke-100. Jadi 99 itu tidak diketahui. Yang ke-100 ini baru didedahkan kepada orang awam. Jadi inilah tuan-tuan, bahawa dalam soal korupsi dan sebagainya ini, kita nampak bahawa SPRM ini tidak telus, tidak begitu jelas untuk respon kepada rakyat terhadap isu-isu korupsi ini. Dan kita tengok juga bagaimana SPRM telah menarik balik tuduhannya kerana kesilapan fakta, yang seorang itu dituduh rasuah, tetapi wang-wang itu kononnya sudah dibayar lebih awal. Ini telah memalukan integriti SPRM. Sepatutnya SPRM, Ketua Pesuruhjaya dia dan atau pegawai dia patut meletakkan jawatan untuk menjaga integriti SPRM. Kerana orang yang sama juga berada dalam SPRM waktu tuduhan dilakukan kepada seorang bekas wakil rakyat Kota Tinggi ini. Jadi di mana maruah integriti SPRM? Dan apakah tindakan-tindakan kerajaan terhadap berlakunya kesilapan itu yang menyebabkan terpaksa Peguam Negara menarik balik tuduhan yang disiasat oleh SPRM. Jadi jelaslah bahawa kenyataan netizen, rakyat, bahawa SPRM ini sebenarnya alat politik, bukan alat yang membasmikan rasuah secara menyeluruh. Kerana fakta ini jelas menunjukkan bahawa SPRM ini diperalatkan oleh politik. Jadi ini berlaku di zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri kedua antara tahun 2018 sehingga dia meletakkan jawatan pada bulan Februari tahun 2020.
Jadi menjelaskanlah bahawa ini fakta yang tak boleh dipadam di dalam sejarah, bahawa SPRM sebenarnya adalah satu organisasi boleh digunakan oleh orang politik. Jadi saya haraplah bahawa masa Parlimen bersidang 2 minggu lagi, kita akan dapat mendengar perbahasan ahli-ahli Parlimen membangkitkan soal integriti SPRM ini, dan jika perlu SPRM ini dirombak balik pegawai-pegawai yang sama, termasuk pegawai-pegawai penyiasat yang menyiasat dengan tidak mempunyai keprofesionalan, iktisad yang cukup untuk menunjukkan SPRM sebagai satu institusi, satu organisasi yang dihormati dengan penuh integritinya. Jadi itulah dia masalah dia. Keduanya, tadi saya membaca, benar atau tidak saya tidak tahu, bahawa Ketua Pembangkang akan diberikan status menteri, bertaraf menteri. Iaitu apabila dia bertaraf menteri, bukan saja gajinya menteri, tetapi dia akan mendapat berbagai peruntukan sebagai Ketua Pembangkang bertaraf menteri, seperti kenderaan rasmi kerajaan, seperti pembantu-pembantu yang sesuai, sesulit kiri dan kanan, dan juga mungkin boleh melantik seorang setiausaha politik kerana dia bertaraf menteri. Dari itu, pada saya, ini adalah satu perkara yang baru dalam sistem demokrasi kita di Malaysia ini, di mana Ketua Pembangkang diberikan status ataupun bertaraf menteri. Jadi kalau beliau bertaraf menteri, maka ini akan ada kemajuan. Dan kita sendiri telah melihat bahawa seperti ditulis oleh bekas Ketua Hakim Negara, banyak perkara yang tak betul dilaksanakan dalam perkara-perkara perlembagaan. Contohnya, apabila hari itu kerajaan dikatakan tidak cukup korum di dalam menubuhkan kerajaan, Perdana Menteri sudah pun meletak kawatan, sepatutnya mengikut kehendak perlembagaan, Ketua Pembangkang dipanggil mengikut konvensyen demokrasi dalam negara-negara maju. Tapi apa kita tengok, kedua-dua pihak dipanggil untuk diberikan apa-apa maklumat untuk pertimbangan Istana Negara melantik seorang Perdana Menteri. Ya, dalam perkara ini saya bersetuju dengan Tun Hamid bahawa kita kena reform perkara-perkara yang boleh dan tidak boleh dibuat di Istana Negara. Kalau begini caranya, maka kita akan merosakkan sistem demokrasi negara kita ini. Kerana sistem demokrasi kita ini adalah yang dikatakan oleh almarhum Tun Razak sebagai demokrasi ala Malaysia. Jadi adakah ala Malaysia ini tindakan tanpa mengikut lunas perlembagaan boleh dilakukan? Ini satu persoalan yang perlu dibincangkan, dilihat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita semua sebagai rakyat Malaysia, sebagai pencinta demokrasi, kita mengharapkan demokrasi kita, negara kita ini subur, selaras dengan perjuangan kita, dengan artikel 8 Perlembagaan Persekutuan, hak untuk rakyat berkumpul, bersatu dan sebagainya. Tetapi seperti mana yang dikatakan oleh almarhum Tun Ghazali Shafie masa dulu-dulu, waktu dia jadi Menteri Dalam Negeri dan perbualannya dengan saya, dia kata di Malaysia ni semuanya boleh, tetapi tidak selepasnya. Maknanya dalam artikel 8 boleh bersatu, boleh menubuhkan persatuan, boleh bersuara, tetapi tidak selepasnya itu. Maksudnya bahawa ada lagi tindakan yang digunakan melalui undang-undang dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pendengar video saya, isu yang kita bincang hari ini ialah untuk masa depan. Kita kena ingat bahawa negara ini sekarang sudah berubah. Ahli-ahli politik di zaman yang lahir di zaman British, iaitu 65 ke bawah, patut meninggalkan kerajaan ini sekarang secara terhormat, dengan mengisytiharkan pada pilihan raya akan datang tidak akan bertanding lagi
untuk membolehkan kepada generasi baru, anak merdeka mengambil alih tugas kita sebagai pejuang. Jadi kalau negara ini tidak melalui proses pembinaan bangsa yang cukup, tidak melalui kader politik yang cukup, kita akan ketinggalan. Saya nak beritahu bahawa kita kena faham bahawa tidak semestinya zaman kegemilangan UMNO itu akan kembali balik. Kerana kita lihat keadaan negara sekarang, rakyat telah mempunyai pendidikan hasil daripada dasar yang kita buat, tetapi kita masih lagi ketinggalan. Orang Melayu masih lagi bercakap soal Melayu, masih lagi menyalahkan kaum lain. Kaum lain merasakan bahawa orang Melayu ini antara orang yang nak terus berperang dengan mereka. Dari itu kita perlu bersatu sekarang. Seperti mana saya selalu ingatkan, segala isu-isu perkauman, perkara yang remeh ini tidak selesaikan.